صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Okey, baik. Kita akan sambung malam ni insya-Allah. Okey, kita akan sambung malam ni insya-Allah. Surah Al-A'raf, muka surat 166, muka surat yang ke-166, ayat yang ke-136. Muka surat 166, ayat yang ke-36. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka, okey, fa maka intaqamna, kami membalas. Intaqamna, kami membalas. Itu terjemah intaqamna, kami membalas. Kami ni Allah. Minhum, terhadap mereka. Minhum, terhadap mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Fir'aun, orang-orang Qibti. Terjemah minhum, terhadap mereka. Okey. Fa lalu ataupun maka. Fa lalu ataupun maka. Okey. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Itu terjemah dia. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Okey. Kami ni Allah lah. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Fi dalam. Fi dalam. Okey. Al-yam, lautan. Al-yam, lautan. Okey. Al-yam, lautan. Bi dengan sebab. Bi dengan sebab. Annahum, bahawasanya mereka. Annahum, bahawasanya mereka. Okey. Kazzabu, telah mendustakan. Kazzabu, telah mendustakan. Okey. Bi dengan ayatina, ayat-ayat kami. Ayatina, ayat-ayat kami. Okey. Puan Ena? Ya. Puan Ena jadi host ni, saya masih lagi ke tak? Masih lah agaknya. Ya, sebab Ustaz yang host the meeting kan. Ustaz bagi saya co-host. Tak, saya rasa saya buat host terus tadi ke? Oh, ya ke? Oh, ada orang tunggu tak admit. Oh, okey, saya tolong admit. Ustaz patut bagi saya co-host. Oh, okey. Bukan full host. Oh, okey. Saya co-host saja. Ya, Jadi co-host. Ustaz tukar jadi co-host. Nama tak boleh dah ni, dia tulis jadi Ya, tak boleh saya masukkan, saya tolong masukkan orang. ah. Ada Dentisem dah ada, Saufi dah ada. Nik Nurhana dah ada. Okey, baik. Ya. Sekejap. Mim Alif dan Marisa. Okey, Nik Marisa dah masuk. Puan Yus malam ni dia tak boleh nak datang. Rasa Ustaz macam frozen lah. Signal tak cantik. Ustaz dia keluar masuk balik je. Assalamualaikum. Masih ada ke semua ke frozen? Masih ada. Oh, okey. Ustaz je yang dah disappear from okey. from the group.
Sekarang Ena jadi hostnya. Salih sebab ustaz dia ni. Saya sebenarnya malam ni saya kena senyap je. Saya cakap dengan ustaz. Okey, okey. Okey. Boleh sorry. Okey. Ena boleh pas balik host tu pada Ustaz. Tak boleh Transfer balik. ustaz yang ni, yang kontrol. Oh, okay. So yang lain sahabat masuk dah. Semua sahabat dah masuk Okey, baik. Rasanya sudah ada lah. Okey, baik. Tunggu ni je lah, tak masuk lagi 3 orang. Tu Haji Syahril. Yang tu tim So pukul 9. boleh tunggu ke ni ataupun nak kena keluar ke? Saya memang online ni, cuma saya tak boleh nak bacalah. Ustaz suruh saya baca, saya boleh dengar je. Dan saya boleh bantu kalau ustaz kata suruh masukkan orang ke. Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, sambung Fi dalam. Okey, yang sahabat-sahabat yang baru masuk muka surat 166. Ayat yang ke-136. Fa maka intaqamna, kami telah membalas, minhum, terhadap mereka. Fa maka aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, fi dalam al-yam, lautan. Al-yam, lautan. Bi dengan sebab annahum, bahawasanya mereka kazzabu, telah mendustakan. Bi dengan ayatina, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Wa dan kanu adalah mereka. Mereka tu siapa? Fir'aun dan juga orang-orang yang kufur dengan Nabi Musa alaihissalam. Kanu adalah mereka. Anha daripadanya, daripada ayat-ayat Allah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bukti yang Nabi Musa Rasulullah. Terjemah anha daripadanya, daripada ayat-ayat Allah ataupun tanda-tanda Allah. Okey. Ghafilin, orang-orang yang lalai. Tuan Sofi, terjemah ayat pertama kita, Tuan Sofi, boleh? Ustaz dia kata ustaz cepat sangat, tak sempat salin. Okey, sorry. Maka kami membalas terhadap mereka, yakni orang-orang Firaun. Lalu kami tenggelamkan mereka dalam lautan dengan sebab bahawasanya mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat kami dan adalah mereka orang-orang yang lalai. Okey, baik. Sorry maafkan saya. Okey Sahabat-sahabat yang tak dapat tu, saya ulang balik sekali lagi. Terima kasih Tuan Sofi minta maaf banyak. Okey. Kat mana nak ulang balik? Fa maka intaqamna. Okey. Kami membalas minhum, terhadap mereka. Mereka tu ialah Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Fa lalu ataupun maka aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Okey. Fi dalam al-yam, lautan. Bi because, dengan sebab annahum, bahawasanya mereka kazzabu, telah mendustakan. Bi dengan ayatina, ayat-ayat kami. Terjemah ayatina, ayat-ayat kami, maksudnya bukan ayat dalam Taurat. Masa ni Nabi Musa belum dapat Taurat lagi. Maksud ayat-ayat kami ialah tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kehebatan Allah. Wa dan kanu adalah mereka, iaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Anha, daripada ayat-ayat kami. Iaitu daripada ayat-ayat kami.
Ghafilin, orang-orang yang lalai. Ghafilin, orang-orang yang lalai. Okey, itu terjemah dia. Tuan Sofi dah tolong baca untuk kita terjemahannya tadi. Baik, ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan 9 tanda-tanda kekuasaan Allah, kebenaran Nabi Musa alaihi salam. Minggu lepas kita dah bincang dalam ayat 133 tentang banjir, belalang, kutu, katak, darah. Kita dah bincang. Jadi mereka tengok dengan mata kepala sendiri, mereka sendiri, apa yang Allah Ta'ala timpakan pada mereka. Mereka bukan tak percaya, mereka percaya. Sebab tu mereka setiap kali dapat musibah, yang dalam ayat 133 tu, mereka suruh Nabi Musa doa minta pada Allah hilangkan musibah. Itu bukti ataupun tanda yang mereka percaya Nabi Musa tu Nabi. Itu bukti ataupun tanda yang menunjukkan mereka percaya Nabi Musa tu Nabi. Lalu setelah mereka janji pada Nabi Musa, tolong doa pada Allah supaya Allah hilangkan musibah ni, bencana ni, malapetaka ni. Lalu mereka cakap pada Nabi Musa, kalau Allah hilangkan musibah ni, kami akan lepaskan kamu dengan Bani Israel, dan juga kami akan beriman dengan Nabi Musa dan juga Allah Ta'ala. Itu janji mereka masa susah. Setelah Allah angkat musibah pada mereka, mereka langgar janji. Ayat akhir minggu lepas, mereka langgar janji. Setelah mereka langgar janji, barulah Allah Ta'ala membalas mereka, lalu menenggelamkan mereka. Dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ini, balasan Allah terhadap Fir'aun, ayat 136, sikit. Ringkas. Kami membalas mereka dengan menenggelamkan mereka. Jadi dalam surah ini, mufassirin kata, Allah tidak menerangkan dengan detail macam mana cara Allah nak membinasakan mereka, kerana penerangan tentang mereka ditenggelamkan dalam laut ni diterangkan dengan detail dalam surah lain. Dalam surah ni, dalam surah Al-A'raf ni, kelebihan surah Al-A'raf, cerita Fir'aun ni dalam surah Al-A'raf berbanding dengan surah-surah yang lain ialah dalam surah ni dalam surah ni sahaja yang cerita pasal belalang, kutu, katak, darah, banjir. Ayat 133 tu. Dalam surah-surah lain Allah tak cerita pun tentang perkara ni. Oleh kerana Allah dah cerita detail dalam surah Al-A'raf ni, musibah-musibah yang menimpa mereka sebelum mereka tenggelam banjir. Jadi, dalam surah ni Allah tak cerita detail bagaimana keadaan mereka ketika dalam tenggelam banjir. Jadi dalam surah ni, poinnya Allah Ta'ala nak kata dalam surah ni, Allah Ta'ala bukan jenis yang kufur tu hazab. Kufur tu binasakan. Tak. Allah bagi musibah kecil-kecil dulu. Allah bagi bencana yang kecil-kecil dulu. Apa musibah tu, apa bencana tu? Ayat 133 minggu lepas. Okey, mari kita tengok dengan detail bagaimana Allah Ta'ala binasakan mereka. Mula-mula Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi Musa alaihi salam keluar waktu malam. Keluar di waktu malam. Okey, tengok surah Taha. Boleh tak muka surat 317? Puan Asmah, tolong baca Puan Asmah. Muka surat 317 ayat 77 dan 78. Puan Asmah tolong baca boleh? Boleh. Page 317. Maafkan saya, 317 ayat 77 dan 78. 31. Ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambamu Bani Israel pada malam hari dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut atau tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tenteranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Okey. Kat sini detail sikit. Maksudnya ayat kita dalam surah Al-A'raf tadi, Allah cakap kami tenggelamkan mereka. Kami balas dan kami tenggelamkan. Tu je.
Ni dah detail sikit. Sebelum Allah tenggelamkan tu, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa keluar waktu malam. Waktu malam keluar, okey, waktu malam keluar, bawa Bani Israel merentas laut pergi ke Palestin. Dari Mesir pergi ke Palestin. Sebelum Allah suruh Nabi Musa buat ayat 77 ni, iaitu keluar bawa Bani Israel waktu malam, Nabi Musa berdoa dulu pada Allah. Dalam surah Yunus. Okey. Jadi setelah Fir'aun Allah tunjukkan macam-macam bukti kekuasaan dia, Fir'aun tak percaya juga, Fir'aun tak terima juga, maka Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syakila ada? Puan Asbah? Tak ada Ustaz. Ada? Tak ada. Oh, tak ada. Okey, baik. Tolong baca boleh? Nik Nurul Hana binti Nik Muhammad Anis. Tolong baca. Page 218, ayat bawah sekali. Sekejap Auzubillahiminasyaitanirrajim. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia daripada jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Okey, baik. Terima kasih. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya Nabi Musa berdoa pada Allah untuk kehancuran mereka. Nabi Musa AS berdoa kepada Allah untuk kehancuran mereka. Setelah Nabi Musa berdoa pada Allah, maka Allah Ta'ala pun suruh Nabi Musa bawa Bani Israel berapa ramai? Malam tu 620,000 orang. 620,000 orang Bani Israel Nabi Musa ajak keluar di waktu malam. Waktu malam mereka keluar menghala ke Laut Merah. Laut Merah ataupun Lautan Kulzum. Menghala ke laut tersebut disedari oleh Fir'aun. Fir'aun sedar. Bani Israel nak lari ramai-ramai ni, Fir'aun sedar. Tolong baca boleh? Puan Tenti Sem, tolong baca. Boleh tak Puan Tenti Sem? Boleh Ustaz. 369. Panjang sikit ni. Page 369. Okey, daripada ayat 52 sampai 63. 52 sampai 63. 369. Ya, surah Syu'ara. Ayat 52 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tenteranya. Puan Tenti. Ya. Sekejap boleh? Boleh. Puan Ena. Ya. Ada sahabat kita tak boleh masuk lah. Puan Naurazilah tak boleh masuk lah. Ya. Okey, dah masukkan dia. Dah masuk dah? Ya. Oh, masuklah. Assalamualaikum. Salam. Okey, Puan Naurazilah, sorry Oh, okey. Okey, Puan Tenti. Semula boleh? Puan Tenti. Maaf. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tenteranya. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu berwaspada. Kemudian kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tenteranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia, yakni Musa, menjawab, sesekali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Jadi kat sini detail lagi. Kat sini dah lagi detail pada surah Taha. Dalam riwayat-riwayat sirah mengatakan bahawasanya sebelum Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala, sifat Allah Taala sebelum mengazab sesuatu kaum, Allah Taala akan keluarkan orang-orang beriman daripada kaum tersebut. Daripada kampung tempat tersebut Allah Taala suruh keluarkan. Maka di Mesir masa itu, di Mesir pada masa itu ada jenazah Nabi Yusuf alaihi salam. Ada jenazah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kan jadi menteri kat Mesir. Lalu Nabi Musa alaihi salam tanya orang-orang lama kat situ, di mana kubur Nabi Yusuf. Lalu Nabi Musa telah gali kubur Nabi Yusuf, bawa jenazah, jasad Nabi Yusuf yang telah meninggal tu sama-sama keluar daripada Mesir pergi ke Palestin. Allah sebenarnya ada je jalan darat. Daripada Mesir nak pergi Palestin ada jalan darat. Tetapi Allah Ta'ala nak buat 2-in-1. Allah nak buat 2-in-1. Apa 2-in-1? Pertama, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa lalu kod laut, pergi ke arah laut. Pergi kod laut sebab Allah nak tunjuk kehebatan Allah pada Bani Israel. Allah nak tunjuk kekuasaan Allah pada Bani Israel. Itu yang pertama. Sebab kedua, Allah suruh Nabi Musa alaihi salam pergi ke laut sebab Allah nak tunjuk depan Bani Israel, Fir'aun yang dulu menyeksa kamu, memperhambakan kamu, sekarang dia mati depan mata kamu. Itu sebabnya. Allah boleh je suruh Nabi Musa lari ikut jalan darat. Lepas tu Allah Ta'ala buat Fir'aun tak sedar, pagi-pagi tengok dah tak ada. Boleh kan? Tapi Allah sengaja suruh Nabi Musa lalu ke laut. Nabi Musa pun tak tahu apa cerita lagi ni. Nabi Musa ni seorang Nabi yang taat. Dia tak tanya, ya Allah kenapa pergi kat laut? Tak tanya. Allah suruh dia buat je. Dia pun tak tahu kenapa. Okay, sebab tu ayat yang Puan Teti baca tadi, ayat 61 surah Syu'ara, ketika mana di hadapan Bani Israel laut, belakang Fir'aun dan tentera-tenteranya ramai. Mereka berkata, kita kena tangkaplah, habislah kita lepas ni, tak boleh buat apa dah, kena tangkaplah kita lepas ni. Nabi Musa jawab, tak, Allah bersamaku akan tolong kita semua. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa pukul tongkatnya kat laut, maka laut tadi terbuka 12 lorong. Laut tadi terbuka 12 lorong. Okey? Kenapa 12 lorong? Kerana setiap lorong akan dilalui oleh satu puak Bani Israel. Bani Israel ada 12 puak. Setiap lorong akan dilalui oleh satu puak. Satu lorong, satu puak. Allah Ta'ala punya hebat dalam menunjukkan mukjizatnya, menunjukkan kuasanya. Lautan tersebut dilalui oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya tanpa kena setitik air pun. Lorong tu, ayat 63 surah Syu'ara tadi, dia punya tinggi air laut tu macam gunung. Tinggi air laut tu macam gunung. Allah Ta'ala naikkan air laut tu setinggi gunung. Lalu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya seramai 620,000 orang pergi lalu ke laut tersebut. Melintasi laut tersebut tanpa basah sedikit pun. Fir'aun yang mengepalai tentera-tenteranya duduk kat depan Laut Merah tu, dia tengok laut tadi terbelah 12 lorong. Dia depan sekali. Fir'aun pun tak nak masuk. Fir'aun tahu kalau masuk cari nahas. Fir'aun memang dah tahu sebelum ni Nabi Musa tu Rasulullah, utusan Allah. Okey, jadi ini salah satu mukjizat dia juga ni. Laut terbelah jadi 12 lorong ni.
Jadi Fir'aun tak nak masuk. Lalu apa Allah Ta'ala buat? Kuda yang ditunggang oleh Fir'aun adalah kuda jantan. Kuda yang ditunggang oleh Fir'aun adalah kuda jantan. Lalu apa Allah Ta'ala buat? Allah hantar Jibril dan beberapa malaikat-malaikat lain menunggang kuda betina. Allah Ta'ala hantar Jibril dan malaikat. Cerita ni ada dalam tafsir Hasyiah Sawi. Tafsir Hasyiah Sawi ada cerita ni. Okey. Lalu Allah hantar malaikat naik kuda betina. Maka kuda jantan ni, kuda betina lalu kat mana? Lalu kat tengah-tengah laut yang terbuka 12 lorong tadi. Maka kuda jantan ni, Masya Allah, dia tengok kuda betina, dia jadi tak ikut cakap Tuhan dah masa tu. Maka kuda jantan tadi tanpa hiraukan Fir'aun tu masuk meluru ke kuda betina yang duduk tengah laut tadi. Jadi Fir'aun ni di kepala. Bila kuda Fir'aun masuk tengah laut, orang belakang takkan duduk diam. Orang belakang pun masuk sekali. Nah, sebab pos besar masuk sekali. Masuk sehingga seluruh tentera Fir'aun masuk. Lalu Allah Ta'ala tenggelamkan. Allah tutup balik 12 lorong tadi. Allah tutup balik 12 lorong tadi. Okey, baik. Tak habis lagi. Lalu apa berlaku pada Fir'aun? Tengok surah Yunus. Tolong baca boleh? Nik Marisa binti Nik Muhammad Hanif, tolong baca. Surah Yunus. Surah Yunus. Muka surat 219. Ayat 90, 91, 92. Page 219. Ayat 90, 91, 92. Tolong baca boleh, Nik Marisa? Oh, boleh. Dan kami selamatkan Bani Israel melintaskan laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menganiaya dan menindas mereka hingga apabila Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Berkatalah mereka, saya percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang yang berserah diri. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah derhaka sejak dahulu. Dan kamu termasuk orang yang berbuat kerosakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pengajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia lalai akan tanda-tanda kekuasaan kami. Ni lagi detail. Kisah kematian Fir'aun dalam laut. Allah Ta'ala menyeberangkan Bani Israel di laut, lalu Fir'aun ikut. Fir'aun ikut dengan tentera dia ikut. Lalu ketika mana tenggelam, Fir'aun pun tahu dia nak mati. Dia pun kata apa? Aku beriman, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Bani Israel beriman dengannya. Ulama-ulama tafsir kata, dalam ayat 90 ni, Fir'aun masih lagi ada sekelumit, betul ke tak tahu, sekelumit sombong dalam hati dia. Dia tak nak mengaku lagi Allah tu Tuhan. Dia masih tidak mahu mengaku Allah tu Tuhan. Dia bukan tak pernah dengar nama Allah sebelum ni. Dia dah banyak kali dengar Nabi Musa sebut nama Allah sebelum ni. Tetapi Fir'aun, dia kata, La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Kan panjang. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Bani Israel beriman dengannya. Sebut je lah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan mudah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan mudah, senang. Tapi tak, sombong tu masih ada lagi. Masih lagi tak nak sebut nama Allah. Nak mati lela dah. Nak mati dekat-dekat dah pun. Masih lagi ada sombong. Tak nak sebut nama Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika mana Fir'aun mengucapkan kalimah ni, La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Jibril takut. Bukan takutlah. Jibril risau, takut-takut Fir'aun memanjangkan lagi kata-kata dia. Lalu Allah belas ihsan rahmat dan ampunkan dia. Jibril tak nak benda tu berlaku. Jibril telah ambil lumpur-lumpur dalam laut tadi, sumbat dalam mulut Fir'aun. Agar Fir'aun tidak meneruskan kata-katanya lagi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Agar Jibril ambil lumpur-lumpur kat laut tu, sumbat dalam mulut dia, agar dia tidak meneruskan permintaan-permintaannya atau pengakuan-pengakuan lain terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah Fir'aun kata la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel, maka Allah suruh malaikat cakap, al-an, baru sekarang
sebelum ni aku dah tunjuk macam-macam kuasa aku pada kamu. Aku bagi banjir, belalang, katak, kutu, darah dalam ayat kita lalu sebelum ni. Kamu tak nak mengaku aku ni Tuhan. Allah ni Tuhan. Baru sekarang kamu nak mengaku yang Allah ni Tuhan. Ni cerita dia. Okey, walaupun ayat 90 surah Yunus ni Firaun kata wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Baik, pengakuan taubat ketika dah nazak tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa nak mati lela, dekat-dekat nak mati baru beriman. Ni kita kata Firaun ni kategori dekat-dekat nak matilah. Masa tu nak taubat, nak mengaku, Allah tidak akan menerima taubat. Tengok muka surat 80. Tolong baca Puan Razila boleh buku surat 80. Ya, ayat 18. Ayat 18. Ya, ya. Dan tidaklah diterima Allah taubat itu daripada mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, aku benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak juga diterima taubat daripada orang-orang yang ketika meninggal mereka tetap kafir. Orang-orang sedemikian telah kami sediakan azab yang pedih. Okey, baik. Dua kategori Allah tak terima taubat. Pertama, orang yang ketika mana hampir-hampir nak mati. Hampir-hampir nak mati, sekarang saya taubat. Allah tak terima. Sama ada dia orang kafir, dekat-dekat nak mati, saya Islam. Allah tak terima. Ataupun orang Islam dekat-dekat nak mati, dia sedulu tak semayang, buat dosa maksiat, sekarang saya taubat. Allah tak terima. Yang kedua, orang tu dah mati dah. Dah mati masuk kubur, masa tu boleh kata, saya taubat dah, saya janji tak nak buat lagi dan sebagainya. Maka untuk orang macam ni, Allah tidak akan menerima taubatnya lagi. Sampai bila? Sampai bila-bila lah. Baik, dalam riwayat Israiliyat. Yang terselamat pada malam itu, yang terselamat pada hari tersebut ialah Bani Israel dan juga isteri Firaun. Ada pendapat mengatakan isteri Firaun telah mati sebelum tu. Ada pendapat mengatakan isteri Firaun juga termasuk orang-orang yang menyeberangi laut. Ini pendapat-pendapat wallahu a'lam. Dan juga ada seorang lelaki. Dia ni kerja dia tukang buat lawak pada Firaun. Kerja dia tukang buat lawak pada Firaun. Firaun dia ada wanita-wanita penyanyi, penari, penghibur. Dia ada juga tukang buat lawak untuk menghiburkan Firaun. Di antara lawak-lawak yang dia buat ialah dia mengajuk Nabi Musa alaihissalam. Ajuk. Zaman sekarang kan banyak orang buat lawak ajuk. Ajuk cakap orang tu, ajuk cakap orang ni, ajuk cakap menteri, ajuk cakap siapa-siapa tak kisah. Dia ajuk cakap. Dia tiru suara, dia tiru gaya pakaian. Jadi pelawak Firaun ni, dia ajuk Nabi Musa alaihissalam, dia tiru cara cakap Nabi Musa, dia tiru pakaian Nabi Musa, dia tiru penampilan Nabi Musa alaihissalam. Malam tu, dia dikatakan terselamat. Ini Israiliyat bukan cerita sahih. Kenapa dia terselamat? Kerana dia mengikuti Nabi Musa dari sudut luaran zahir. Hatinya tak beriman dengan Nabi Musa, tetapi luaran dia tiru pakaian, cara cakap, Allah selamatkan dia. Jadi riwayat Israiliyat ni nak beritahu kita bahawasanya orang yang ikut Nabi, cara Nabi, sunnah Nabi, walaupun dia tak beriman dengan Nabi, dia juga ada jaminan keselamatan. Kat dunia ni lah, kat akhirat dia sama macam orang kafir lah. Jadi dalam sunnah Nabi ada jaminan keselamatan. Sudut cara makan, cara tidur, cara berjalan, cara buang air besar, air kecil, itu semua ada sunnah Nabi. Kalau kita buat, ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Okey, baik. Kita sambung seterusnya. Jadi itu cerita Firaun Allah Ta'ala telah tenggelamkan. Okey, lepas ni ayat akan datang kita akan bincang. Yang tenggelam tu kat laut tu saja ke? Ataupun seluruh orang Kipti mati? Kalau kat laut tu saja, ayat yang Puan Tenti Sen baca tadi untuk kita dalam surah Syu'ara, Firaun mengarahkan tentera-tenteranya kejar Bani Israel. Jadi kalau ikut cerita tadi yang kita dah refer, tentera-tenteranya lah, tentera-tentera dia sajalah yang mati kan. Jadi maksudnya yang tak kejar malam tu orang-orang Kipti yang perempuan, yang kanak-kanak, orang-orang Kipti yang bukan askar, orang-orang Kipti yang bukan askar.
Tak matilah sebab dia bukan askar pun nak kejar Bani Israel. Apa jadi pada mereka? Kita bincang lepas ni. Boleh? Okey, baik, sambung. Muka surat 166. Mungkin ada sahabat baru masuk. Muka surat 166 ayat 137. Wa dan, okey, wa dan awrasna, kami telah mewariskan. Awrasna, kami telah mewariskan. Dalam braket tulis kepada. Kami telah mewariskan dalam braket tulis kepada al-qauma kaum. Al-qauma kaum. Okey. Allazina yang. Allazina yang. Okey. Kazabu, kanu adalah mereka. Kanu adalah mereka. Okey. Yustad'afu, ditindas. Ditindas. Kami telah mewasiatkan kepada kaum yang adalah mereka ditindas. Kami wariskan apa? Masyariqa, bahagian timur. Masyariqa, bahagian timur. Masyarik ni masyrik, bahagian timur. Al-ard, tanah itu. Al-ard, tanah itu. Al-ard, tanah itu. Wa, dan magharibiha, bahagian baratnya. Magharibiha, bahagian baratnya. Western part. Allati yang. Allati yang. Barakna, kami telah berkati. Barakna, kami telah berkati. Fiha, padanya. Fiha, padanya. Okey, baik. Tolong baca ayat ni, terjemahan dia. Puan Norazilah, tolong baca boleh? Puan Norazilah. Saya. Dan kami telah mewariskan kepada kaum yang adalah mereka ditindas. Bahagian timur tanah itu dan bahagian baratnya yang kami telah berkati padanya. Okey, baik. Dulu kami telah mewariskan, maksudnya kami telah bagi kepada orang-orang yang ditindas bahagian timur tanah itu, iaitu negeri Syam. Negeri Syam. Dan juga bahagian baratnya. Di bawah di negeri Syam juga, tapi bahagian timur dan barat. Maksudnya apa dia? Timur dan barat. Keseluruhan Palestin. Ini pendapat pertama. Keseluruhan Palestin kami telah mewariskan, memberikan kepada Bani Israel yang dulunya ditindas. Pendapat kedua ialah bahagian timur tu bahagian Syam, bahagian barat Mesir. Pendapat kedua lagi tepat. Apa maksudnya? Mesir dulu milik Firaun, Mesir dulu Firaun punya, sekarang Mesir dan Palestin kedua-duanya menjadi milik Bani Israel. Baik, Allah Ta'ala kata setelah Firaun dan seluruh pengikutnya mati, bumi Mesir dan bumi Syam yang kami berkati kedua-duanya kami bagi kepada Bani Israel. Orang yang berpendapat, ulama-ulama yang berpendapat, dia kata timur-timur dan barat-barat ini untuk Syam sahaja. Untuk negeri Syam sahaja. Okey. Syam ni Palestin, Syria, Jordan, apa lagi? Negeri sekarang 5 negara bawah Syam. Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, satu lagi saya tak ingat dah apa dia. Ada 5 negara bawah Syam. Sekarang dulu panggil Syam, sekarang Syam tu 5 negara. Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, satu lagi tak ingat dah apa dia. Jadi Allah Ta'ala sebut negeri itu kami berkati. Jadi ulama sirah kata negeri yang Allah panggil berkat adalah negeri Syam, Palestin. Dalilnya lagi, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur, negeri Syam, Allah Ta'ala panggil negeri yang ada pokok zaitun. Yang mana pokok zaitun tu pokok diberkati. Pokoknya diberkati, negerinya diberkati. Tolong baca boleh tak? Puan Zanariah, tolong baca. Surah An-Nur. Surah An-Nur. Nak cerita pasal pokok zaitun pula. Muka surat apa Ustaz? Muka surat sekejap. Okey, muka surat 354. Ayat 35.
Ayat 35. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, iaitu kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam kaca, iaitu kendil, dan kaca itu pula jernih dan terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya, turunnya hampir-hampir minyak itu memancarkan cahaya bersinar walaupun ia tidak disentuh api cahaya berlapis. Baik, cukup Puan. Perkataan yang diterjemah oleh Puan Zanaria ialah pokok yang banyak manfaatnya. Betul kan? Puan Zanaria sebut tadi. Pokok yang banyak manfaatnya. Tengok ayat dia. Kalau kita tengok pada ayat, yuqadu min syajaratin mubarakah, pokok yang berkat. Pokok yang berkat nama dia pokok zaitun. Jadi kalau kita tengok surah At-Tin, wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Taala bersumpah dengan 3 negeri, 3 tempat. Wattini waz-zaitun, negeri Syam, Palestin. Okey, negeri Syam. Okey, tempat para nabi ramai dihantar. Wa turi sinin, bukit Tursina, Sinai Desert. Wa hadzal baladil amin, negeri Mekah. Negeri Mekah. Allah bersumpah dengan 3 negeri ini kerana 3 tempat ni diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ikut perkataan berkat dalam ayat kita sekarang, Allah Ta'ala sebut negeri yang kami berkati, iaitu negeri Palestin, negeri Syam. Berkati kenapa? Apa yang berkatnya? Kerana negeri itu tempat tinggal ramai para nabi. Negeri Syam, negeri Palestin tu tempat tinggal ramai para nabi. Sebab itulah Allah Ta'ala panggil tempat tu tempat yang diberkati. Okey, baik. Kita akan bincang lepas ni. Dalam ayat yang sama ni kita akan bincang. Orang Bani Israel dapat Palestin saja ke Mesir sekali? Kita akan bincang. Seterusnya, wa dan tamat telah sempurnalah. Tamat telah sempurnalah. Kalimatu ketetapan. Kalimatu ketetapan ataupun kalimah, dua-dua boleh. Terjemah kalimatu, kalimah boleh. Ketetapan boleh. Rabbika Tuhanmu. Rabbika Tuhanmu. Al-husna yang baik. Al-husna yang baik. Ala kepada. Ala kepada. Okey. Bani Israel. Bani Israel. Bi dengan sebab. Bi dengan sebab. Ma apa yang. Sabaru, mereka telah bersabar. Sabaru, mereka telah bersabar. Tuan Haji Syahrin, tolong terjemah boleh Tuan Haji Syahrin? Boleh Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurnalah ketetapan Tuhanmu yang baik kepada Bani Israel dengan sebab apa yang mereka telah bersabar. Okey. Jadi setelah hancurnya Fir'aun, matinya Fir'aun dan orang-orang Qibti, setelah mati dan hancurnya Fir'aun dan orang-orang Qibti, maka Bani Israel mewarisi negeri Mesir dan Palestin. Maka Allah Ta'ala kata, sempurnalah ketetapan janji kalimah Tuhanmu yang baik. Allah dah janji kepada Bani Israel nak mewariskan bumi ini kepada orang-orang Bani Israel. Allah dah janji dah. Cuma Allah suruh sabar. Tengok surah Al-Qasas ayat 5 boleh? Tolong baca Tuan Sofi surah Al-Qasas ayat 5. Boleh tak? Nah, ini janji Allah pada Bani Israel. Ini janji Allah kepada Bani Israel. Janji Allah ni sebelum Nabi Musa lahir lagi. Tengok muka surat 385 ayat 5. 385 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Dan hendak
menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi, yakni apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Ni Allah janji ni. Kami hendak memberikan nikmat kepada orang-orang yang ditindas di bumi Mesir. Kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Maksud pemimpin tu bukan lagi hamba abdi. Dan kami akan jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi Mesir. Jadi bila tenggelamnya Fir'aun dan seluruh harta benda dan apa yang dia ada, maka telah sempurnalah janji Allah pada Bani Israel. Okey, baik. Ayat ini telah digunakan oleh orang-orang Yahudi hari ini untuk mengatakan kepada kita, kamu nak ambil Palestin pada kami. Wahai orang Islam, kamu nak ambil Palestin pada kami. Sedangkan dalam Quran kamu sebut Allah yang bagi Palestin pada kami. Ini dalilnya ni. Kita nak berebut kata Palestin tu bukan milik Yahudi, bukan milik orang Yahudi kan. Jadi dia guna ayat ni. Dia kata tengok Quran kamu sebut dalam ayat 173 ni. Kami yang nak bagi Bani Israel tanah tersebut. Dan kami dah janji. Dan setelah Fir'aun mati, maksudnya Bani Israel tu jadi milik. Palestin tu jadi milik Bani Israel lah. So sekarang kenapa kamu nak balik? Macam mana nak jawab? Okey? Bani Israel, orang Yahudi ini guna ayat ni untuk menuntut pada orang Islam mengatakan Palestin adalah milik kami. Tu dalam Quran kamu sebut ni. Kami nak bagi pada Bani Israel dan telah sempurnalah janji kami pada Bani Israel. Baik. Kita jawab pada mereka guna ayat ni juga. Kita jawab pada mereka guna ayat ni juga. Kita kata, memang betul Allah nak bagi Palestin pada kamu. Allah nak mewariskan Palestin pada kamu. Tapi ingat, dalam ayat yang dia orang guna untuk jawab pada kita tu, ada perkataan bima sabaru. Kami telah sempurnakan janji yang baik kepada Bani Israel kerana ataupun dengan sebab mereka telah bersabar. Apa makna bersabar? Apa makna sabar? Sabar ialah sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar terhadap musibah dan ujian. Itu sabar. Jadi Allah bagi kepada mereka Palestin masa tu kerana mereka bersabar dengan taat perintahan Allah, perintah Nabi Musa AS. Allah bagilah. Sekarang orang Yahudi sekarang, Bani Israel yang masih klaim mereka Bani Israel tu, adakah mereka termasuk golongan bersabar? Kalau mereka kata kami bersabar, jawapannya salah. Kerana sabar ialah taat. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Kalau mereka orang yang sabar mentaati perintah Allah, mereka mesti masuk Islam. Mereka mesti beriman dengan Nabi Muhammad SAW. So kalau Yahudi kat Palestin hari ini beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran, masuk Islam, tak ada masalah. Silakan tinggal kat Palestin, tak ada masalah. Sekarang ni mereka tak beriman dengan ajaran Allah. Mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bila mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, automatik mereka dianggap tidak bersabar. Kerana syarat sabar taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Mereka tak taat perintah Allah. Sebab perintah Allah dalam Taurat suruh beriman dengan Quran. Jadi kalau mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran, hari ini maknanya mereka belum bersabar. Jadi mereka tak layak pun nak mewarisi Palestin, bumi Syam pada hari ini. Jadi mereka guna ayat ni untuk klaim tanah tu mereka punya. Kita jawab balik. Allah Subhanahu Wa Taala memang janji nak bagi pada Bani Israel, tapi Allah tak syarat. Apa syaratnya? Bersabar. Amal kamu bagus, amal kamu soleh, taat perintah aku bagi. Sekarang Bani Israel tak boleh klaim mereka taat perintah Allah. Sebab kalaulah mereka betul-betul taat perintah Allah, ikut ajaran Taurat, nescaya mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, kalau ada orang Bani Israel guna ayat ni
untuk klaim tanah tu dia punya, kita jawab guna ayat yang sama juga. Awak masih belum faham konteks ayat ni. Maksud ayat ni, kalau awak betul-betul tak perintah Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, masuk Islam, beriman dengan Quran, itu memang tanah awak pun. Memang milik awak. Sekarang bukan milik awak. Okey, baik. Seterusnya. Ayat baru. Wadan, habis ayat ni. Wadan, dammarna, kami telah binasakan. Dammarna, kami telah binasakan. We destroy. Ma, apa yang kana adalah yasna'u, membuat. Kana kita terjemah dahulunya. Dan kami telah binasakan ma, apa yang kana dahulunya. Okey, yasna'u, membuat Fir'aun oleh Fir'aun wa, dan qaumuhu, kaumnya wa, dan ma, apa yang kanu, mereka dahulunya ya'rishun, bangunkan, build. Okey, ya'rishun ni bangunkan. Okey, terjemahkan Puan Asmah ayat kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah binasakan adalah membuat oleh Fir'aun kaumnya. Apa yang tertinggal Puan? Apa yang? Kami telah binasakan apa yang tertinggal. Apa yang dahulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah binasakan apa yang dahulunya adalah membuat oleh Fir'aun kaumnya dan apa yang mereka dahulunya bangunkan. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa nak jawab boleh jawab. Ikut ayat ni, Fir'aun dan tenteranya saja yang binasa dengan banjir besar tadi, ataupun seluruh rakyat dia yang tak pergi pun binasa sekali? Siapa nak cuba nak jawab? Ikut kefahaman kita ayat ni, Fir'aun yang dikejar Nabi Musa dengan Bani Israel saja ke yang tenggelam? Maksudnya Fir'aun dan askar Kipti saja, ataupun seluruh keluarga-keluarga mati sekali? Siapa cuba nak jawab? Siapa boleh cuba nak jawab melalui ayat ni? Ada tak siapa yang cuba nak jawab? Salah tak apa. Ya, jika dilihat daripada ayat yang awal tadi Ustaz, apabila Firaun nak mengejar kepada Nabi Musa dan kaumnya, ramai daripada mereka yang disuruh bersama-sama mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Jadi saya rasa mungkin kesemuanya lah musnah. Okey, baik. Saya setuju. Tuan Sofi kata ramai yang join sekali. Tapi Tuan Sofi, takkanlah kanak-kanak umur 3-4 tahun, anak orang Kipti 3-4 tahun, orang Kipti yang dah tua-tua 80 tahun, 90 tahun join sekali. Mereka tak terlibat. Jadi, menurut ayat ini, Allah sebut, kami binasakan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun. Jadi, kalaulah banjir itu hanya menenggelamkan tentera Fir'aun yang dalam laut. Dalam laut mana ada Fir'aun bina apa-apa? Kan tadi ni laut, katakanlah di laut tempat dia orang cross. Di laut tempat dia orang cross. Ni darat Mesir, ini darat Palestin. Contoh. Jadi, kita tahu kisah tadi Allah Ta'ala buka 12 lorong. Dalam laut ni Allah Ta'ala buka 12 lorong. Mereka semua masuk dalam lorong-lorong ni. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka dalam laut. Allah tenggelamkan mereka dalam laut. Jadi kalaulah yang mati dalam laut tu saja, maksudnya Fir'aun and the gang, yang dalam laut tu je mati, maka tak kena dengan ayat ini. Sebab ayat ini sebut, kami binasakan apa yang mereka bina. Apa yang mereka bangunkan. Apa yang mereka buat. Kami binasakan. Okey, kami binasakan. Jadi, dalam laut tu ada ke Fir'aun buat bangunan tinggi-tinggi, Fir'aun buat kebun cantik-cantik? Mana ada dalam laut tu? Jadi menurut ayat ini, banjir besar tadi, masa dia naik tinggi, masa dia turun, bukan sahaja dalam laut tu. Orang-orang yang ada kat darat,
yang tak pergi, yang tak join, wanita, kanak-kanak, orang tua, semua Allah binasakan. Kampung-kampung Mesir masa tu semua Allah Ta'ala binasakan. Sebab tu dalam sirah tadi Allah suruh Nabi Musa gali kubur Nabi Yusuf buat keluar. Kerana apa? Allah bukan nak binasakan orang tu dalam laut saja. Yang duduk atas darat, yang ada kedai, kebun, bangunan tu, semua Allah binasakan. Jadi menurut ayat ini, semua Allah binasakan, tetapi bukannya semua mati dalam laut. Ada juga Bani Israel yang mati di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tidur mereka, di kebun-kebun mereka. Itu maksud ayat ini, kami binasakan semua sekali. Habis masa tu Bani Israel mendapat melintasi laut, lalu Mesir jadi mereka punya, Palestin pun jadi mereka punya, milik Bani Israel. Baik, dalam surah ni, dalam surah Al-A'raf ni, ayat ini adalah ayat terakhir tentang Fir'aun. Ayat yang kita terjemah 137 ni habis tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, dah habis. Jadi dalam surah ni, ayat 137 ni, tamatlah riwayat Fir'aun. Maksudnya ayat akan datang sampai habis surah ni, tak ada lagi cerita Fir'aun. Jadi kisah Nabi Musa, part pertama dalam surah Al-A'raf ni dah habis. Iaitu part pertama, Nabi Musa, Bani Israel, Fir'aun. Ini part pertama. Nabi Musa dengan Nabi Harun, Bani Israel, Fir'aun. Ini part pertama kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf. Dah habis. Sekarang kita nak masuk part kedua pula, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Harun versus Bani Israel yang degil keras kepala. Ayat akan datang ni tak ada pasal Fir'aun. Ayat akan datang cerita pasal Bani Israel pula. Baik, masuk muka surat baru, 167. Muka surat 167. Baik. Wadan jawazna, kami telah menyeberangkan. Jawazna, kami telah menyeberangkan. Jawazna, kami telah menyeberangkan. Dalam tafsir Dr. Hamka, dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahawasanya ada orang-orang yang cuba nak menafikan cerita Al-Quran dengan mengatakan bahawasanya Fir'aun mati bukan dengan sebab tenggelam, tapi Fir'aun mati kerana sakit. Lalu mayat Fir'aun telah dikaji oleh seorang lelaki yang bernama Maurice Bucaille. Dia ni penyelidik daripada Perancis, Maurice Bucaille nama dia. Dia selidik kaji mayat Fir'aun, dia kata dalam badan dia penuh dengan kandungan-kandungan garam. Mayat Fir'aun tu dalam badan dia penuh dengan kandungan-kandungan garam. Fir'aun ni. Jadi, betullah Quran kata dia mati lemas dalam laut sebab badan dia penuh dengan kandungan-kandungan garam. Kemudian ayat yang dibaca tadi oleh Nik Parisa, tak silap saya, dalam surah Yunus Allah kata, pada hari ini kami selamatkan badanmu untuk pengajaran orang-orang yang datang selepasmu. Orang lain mati tenggelam, tinggal terkorak, tak tahu mana habis, tenggelam habis. Tapi Fir'aun, mayat dia tidak ditenggelamkan oleh laut. Orang cuba tanam, keluar balik. Jadi mayat dia orang buat awit, orang awit. Jadi Maurice Bucaille dia kaji, dia kata memang betul apa yang Quran kata, dia mati tenggelam dalam laut. Bukan mati kerana sakit tua. Kemudian kajian-kajian terbaru mendapati ketika mana mereka membuat penyelaman, menyelam di laut kat Mesir, sempadan Mesir Palestin tu, mereka temui banyak harta-harta purba dalam tu. Kayak kereta kuda, pelana-pelana kuda, mereka dapati banyak terdapat dalam laut tersebut. Kemudian Dr. Hamka tulis bahawasanya ada orang-orang yang mengatakan itu bukan mukjizat. Memang air laut ni kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Air laut kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Dr. Hamka tulis, ya memang kita tak nafikan air laut kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Tetapi belum pernah berlaku lagi sejak dulu. Sampai hari ini, air laut merah ataupun lautan Kulzum tu boleh surut sampai orang boleh cross. Boleh ke air laut tu surut sampai kita boleh berjalan pergi ke seberang, air laut surut? Mana boleh?
Jadi air pasang surut itu bukanlah benda yang terjadi di laut tersebut. Kat laut lain mungkin boleh. Ada setengah-setengah laut yang dekat dengan seberang lain. Mungkin kalau berlaku air pasang, air surut, boleh lalu kenderaan. Tapi antara Mesir dan Palestin belum pernah berlaku lagi sampai ke hari ini air surut sampai boleh jalan kaki. Tak pernah berlaku. Di pengajaran dalam surah, dalam cerita Fir'aun Nabi Musa ni, banyak pengajarannya, antaranya Allah Ta'ala nak kata, orang yang paling kuat, ramai tenteranya, banyak senjatanya, mudah je Allah Ta'ala nak binasakan. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka dalam laut. Seterusnya ayat baru. Wa dan jawazna kami tenggelamkan bi dengan Bani Israel. Kami tenggelamkan pula. Kami menyeberangkan bi dengan Bani Israel al-bahra, lautan. Kami menyeberangkan, okey, Bani Israel al-bahra, lautan. Okey. Al-bahra, apa beza al-bahra dengan al-yam? Tadi kita jumpa perkataan al-yam kan? Ya, 136 al-yam. Apa beza al-bahra dengan al-yam? Al-bahra ni lautan tu dalam ke tak dalam ke, semua panggil al-bahra. Lautan tu cetek ke dalam ke, kita panggil bahar, laut. Tetapi al-yam adalah lautan yang sangat-sangat dalam. Al-yam adalah lautan yang sangat-sangat dalam. Itu dipanggil al-yam. Okey, al-yam ni bukan saja untuk laut, bahkan sungai-sungai yang dalam sangat-sangat pun dipanggil al-yam juga. Itu perkataan al-yam. Okey, baik. Fa maka atau mereka mendatangi. Atau mereka mendatangi. Siapa mereka tu? Bani Israel. Ala atas qaumin, satu kaum, okey, yakufuna yang tekun menyembah, okey, ala ke atas, asnamin, berhala, okey, lahum bagi mereka. Asnamin, berhala-berhala, lahum bagi mereka. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Mereka ni Bani Israel tadilah yang selamat daripada Fir'aun. Qalu, mereka berkata, Ya Musa, wahai Musa. Ij'al, buatlah. Okey. Lana untuk kami, ilahan, satu Tuhan. Okey. Kama sebagaimana lahum bagi mereka alihah, Tuhan. Okey. Qala, dia telah berkata, Nabi Musa. Terjemah qala, dia telah berkata, dia adalah Nabi Musa. Innakum, sesungguhnya kamu. Qaumun, kaum. Tajhalun, yang tidak mengetahui. Ataupun boleh terjemah kaum yang jahil. Setengah terjemah dia terjemah bodoh terus. Tajhalun, kaum yang bodoh. Okey, baik. Bodoh tu kasar sangat. Tajhalun ni tidak mengetahui. Nanti saya terangkan. Kalau bahasa Arab nak kata orang tu bodoh, tak panggil anta jahil. Anta jahil tu bukan aib bagi bahasa Arab. Orang tanya saya, Ustaz pandai tak masak siakap 3 rasa? Saya nak jawab, saya tak tahu. Saya boleh guna perkataan ana jahil. Ustaz pandai jahil tak? Ana jahil. Ustaz pandai baking water rosak tak? Ana jahil. Boleh. Jahil ni tak tahu. Kalau kita bahasa Arab nak kutuk orang, nak cakap orang tu bodoh, Quran akan gunakan perkataan safih. Safih tu bodoh. Safih. Orang Arab kalau dia nak maki sama-sama dia tak guna anta jahil. Itu bukan masalah pun anta jahil tu. Dia akan guna antas safi, awak ni bodoh sungguh. Itu safi bahasa Arab. Okey, baik. Terjemahkan ayat baru kita. Nik Nurul Hana terjemahkan boleh? Boleh.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah menyeberangkan dengan Bani Israel lautan atau mereka mendatangi atas satu kaum yang tekun menyembah ke atas berhala-berhala bagi mereka. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan sebagaimana bagi mereka Tuhan-Tuhan. Dia telah berkata, sesungguhnya kamu kaum yang tidak mengetahui. Okey, baik. Allah Ta'ala nak tunjuk betapa hebatnya ujian yang Allah bagi pada Nabi Musa alaihi salam. Betapa hebatnya ujian Allah bagi pada Nabi Musa alaihi salam. Kaum dia yang dulu dia tarbiyah, yang dulu dia nasihat, yang dulu dia ajak sabar bersama-sama di Mesir, sekarang Allah telah selamatkan. Kena ingat, mujizat Nabi Musa masa kat Mesir bukan Firaun dan pengikutnya saja yang tengok. Bani Israel tengok tak? Ke-99 mukjizat Nabi Musa yang kita dah bincang, tongkat, tangan, taufan, kemarau, belalang, kutu, darah. Okey, apa lagi? Lagi dua, tenggelam banjir. Tenggelam banjir ni, Firaun tenggelam banjir, banjir Allah bagi pada mereka. Mukjizat yang 9 tu bukan saja Firaun tengok, Bani Israel tengok juga. Mukjizat Allah buat pada Nabi Musa AS. Tetapi mereka ni baru je lepas Allah selamatkan, baru je lepas dapat bantuan Allah, baru je lepas Allah selamatkan daripada kekejaman Firaun, tengok orang sembah berhala, nak berhala juga. Dibayangkan, okey, kita dah lama susah, Allah tolong, tengok kuasa Allah live depan mata, tiba-tiba tengok orang ada banyak Tuhan, nak Tuhan juga. Bagaimana perasaan Nabi Musa AS? Baru tengok kuasa Allah. Baru je tengok kuasa Allah, langit, lautan terbelah 12 lorong, musuh-musuh mereka mati depan mata mereka, mereka tengok. Tiba-tiba lalu kat satu kaum yang sembah berhala, minta pada Nabi Musa nak sembah berhala juga. Bayangkan, Allah mulakan ayat tentang Bani Israel dalam surah ni dengan betapa negatifnya sifat mereka. Mereka dah tengok mukjizat Nabi Musa Allah bagi pada Nabi Musa. Mereka dah tengok musuh mereka Allah matikan live depan mata mereka. Tiba-tiba mereka boleh lagi nak minta pada Nabi Musa AS supaya boleh minta pada Nabi Musa AS nak berhala juga. Dalam tafsir Hasyiah Sawi mengatakan bahawasanya patung-patung yang disembah oleh kaum tersebut adalah patung-patung lembu. Patung-patung yang disembah oleh kaum tersebut adalah patung lembu. Sebab tu yang akan datang nanti, mereka buat patung lembu, sapi, patung anak sapi. Kenapa? Mereka tengok mereka ada patung lembu, kita nak patung lembu jugalah. Maka Nabi Musa kata, kamu ni orang yang tak tahu apa. Walaupun dah lama aku tarbiyah kat Mesir, dah lama aku ajar kat Mesir, dah lama bersama dengan 2 orang Nabi kat Mesir. Bani Israel duduk dengan Nabi Musa, duduk dengan Nabi Harun. Tiba-tiba tengok orang sembah berhala, tekun sembah berhala, kamu nak berhala juga. Kamu pun nak berhala juga. Lepas tu Nabi Musa kata, kamu ni orang yang tak tahu apa. Seolah-olah zaman kita sekarang, sekolah pada darjah 1 sampai tingkatan 5 membaca pun tak reti. Sekolah pada darjah 1 sampai darjah 5, tingkatan 5, tambah, tolak, darat, bahagi, semua tak tahu apa. Jadi kamu ni jahil sungguh. Memang tak tahu apa langsung kan? Dah sekolah 5, 6 tahun, 7, 8 tahun, betul tak tahu apa langsung, tak pernah sekolah aja. Samalah juga Nabi Musa nak kata pada mereka, kamu ni duduk dengan aku bertahun-tahun. Kamu duduk dengan aku bertahun-tahun. 30 tahun aku lari ke Madian. Allah Ta'ala lantik aku jadi Nabi. Lepas 10 tahun aku balik. 30 tahun duduk dengan Nabi Musa. 30 tahun duduk dengan Nabi Musa di Mesir. Tiba-tiba Nabi Musa dah cakap Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang Esa. Tiba-tiba kamu melintah laut, tengok orang sembah berhala, nak berhala juga. Maka Nabi Musa kata, kamu ni orang yang jahil. Saya tak nafikan. Ada terjemah-terjemah yang menggunakan perkataan bodoh. Okey, dari sudut bahasa Arab, tajahalun ni tak boleh kita panggil bodoh. Okey, kerana tajahalun ni tak tahu apa-apa. Tajahalun ni tak tahu
apa-apa. Okey, boleh ya? Okey, baik. Seterusnya, inna sesungguhnya haulai mereka itu, okey. Siapa mereka itu? Kaum yang sembah berhala tu mutabbarun, akan dibinasakan, akan dihancurkan. Ma apa yang hum mereka fihi di dalamnya. Okey, fihi di dalamnya. Okey, fihi di dalamnya, wadan batilun akan sia-sia. Batilun akan sia-sia. Ma apa yang okey. Ma apa yang okey. Kanu mereka selalu okey. Ya'malun kerjakan. Terjemahkan ayat kita, Nik Marisa binti Nik Muhammad Hanif, terjemahkan. Marisa pergi tandas Ustaz. Terjemahlah Nik Hana, terjemah boleh? Terjemah. Boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan apa yang mereka di dalamnya dan akan sia-sia apa yang mereka selalu kerjakan. Okey, baik. Kenapa Nabi Musa guna perkataan tajahalun tadi? Kamu ni jahil sungguh. Kamu baru je tengok kehancuran kaum yang dulu sembah berhala. Siapa? Fir'aun. Orang Qibti. Orang Qibti sembah patung berhala banyak. Kamu baru je tengok mereka sembah berhala dulu dan baru tengok kehancuran mereka. Sekarang kamu tengok orang baru sembah berhala, orang lain sembah berhala. Kamu pun nak sembah berhala macam mereka juga. Kamu tak fikir ke nasib kamu nanti kalau sembah berhala macam dia orang akan jadi macam Fir'aun kemarin yang kita tengok. Sebab tu Nabi Musa kata, kamu ni macam tak tahu apa. Kamu dah tengok kuasa Allah depan kamu. Kamu dah tengok kehancuran orang yang dulunya sembah selain Allah. Tengok depan mata kehancuran kamu, orang dulunya sembah selain Allah. Tiba-tiba sekarang kamu nak sembah selain Allah. Maka Nabi Musa terangkan lagi pada Bani Israel, mereka semua ni dan kepercayaan mereka nanti semua Allah akan binasakan. Sebagaimana Fir'aun dan tentera-tentera pengikut-pengikutnya Allah Ta'ala binasakan, kamu pun kalau kamu join mereka, kamu pun nanti binasa juga. Tengok bagaimana besarnya ujian Nabi Musa alaihissalam. Dulu diuji dengan kaum pihak musuh. Dulu Nabi Musa diuji dengan pihak musuh, Fir'aun dan tentera-tentera pengikutnya. Sekarang diuji dengan kaum sendiri. Sekarang diuji dengan kaum sendiri. Okey? Baik. Jadi Nabi Musa kata, mereka tu yang sembah berhala akan dibinasakan, kepercayaan mereka sia-sia. Rajin macam mana pun sembah berhala, ke akhirat tak dapat sebarang manfaat. Itu maksudnya sia-sia. Orang sembah berhala, sembah selain Allah, perbuatan mereka, susah payah mereka, masa mereka tak ada nilai langsung. Setiap minggu pergi gereja, setiap minggu pergi tokong, setiap minggu bagi duit kat gereja, kat tokong, contohlah. Tidak ada sebarang nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sia-sia. Semua sia-sia. Itu maksud ayat ini. Seterusnya, qala dia telah berkata, dia ni Nabi Musa alaihissalam. Qala dia telah berkata, adakah ghairallah selain Allah? Okey, ghairallah selain Allah. Okey. Abghikum patut aku mencari untuk kamu. Abghikum patut aku mencari untuk kamu. Itu terjemah dia. Okey. Adakah selain Allah patut aku mencari untuk kamu ilahan sebagai Tuhan? Ilahan sebagai Tuhan. Okey. Wa sedangkan ataupun padahal. Wa sedangkan ataupun padahal. Okey. Huwa dia Allah. Huwa dia Allah.
Faddalakum telah memberi kelebihan terhadap kamu. Faddalakum telah memberi kelebihan terhadap kamu. Okey. Ala ke atas. Ala ke atas. Al-alamin sekalian alam. Al-alamin sekalian alam. Okey, baik, terjemahkan ayat baru kita ni. Puan Tanti Sam terjemah boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, adakah selain Allah patut aku mencari untuk kamu sebagai Tuhan, sedangkan memberi kelebihan terhadap kamu ke seluruh alam. Dia tertinggal. Sedangkan dia memberi kelebihan terhadap kamu ke atas seluruh alam. Okey, baik. Ini kita kata masih lagi membebelnya lah, senang cerita. Membebelnya Nabi Musa AS pada mereka. Kamu dah tengok Allah selamatkan kamu. Okey. Tiba-tiba kamu nak suruh aku cari patung selain Allah, nak suruh kamu sembah. Kamu, okey, nak suruh aku cari patung selain Allah, nak suruh kamu sembah. Tak cerdik ke? Aku ni utusan Allah. Aku ni Rasulullah. Kamu nak suruh aku cari patung, suruh orang sembah patung. Tak nampak ke permintaan kamu tu terlalu tak logik? Terlalu berlawanan dengan akal yang lumrah. Dengan lumrah akal. Aku Rasulullah, utusan Allah. Tugas aku bawa manusia semua sembah Allah. Tiba-tiba kamu nak suruh aku cari benda lain untuk manusia sembah selain Allah. Kamu tak cerdik ke dalam permintaan kamu? Itu maksud ayat ini. Yang kedua, dalam ayat ini, patut ke kamu nak suruh aku cari selain Allah untuk kamu sembah? Sedangkan Allah telah memberi kelebihan banyak pada kamu atas orang-orang lain. Kenapa Bani Israel? Kenapa Bani Israel? Allah Ta'ala guna ayat macam ni. Kerana dalam banyak-banyak umat, Bani Israel lah umat yang paling banyak tengok mukjizat Nabi. Bani Israel lah umat yang paling banyak tengok mukjizat Nabi Musa AS. Nabi lain ada mukjizat juga. Nabi Daud ada mukjizat, Nabi Sulaiman ada mukjizat, Nabi Isa ada mukjizat, Nabi Ibrahim ada mukjizat, ya. Tapi mukjizat yang paling banyak dilihat oleh kaum adalah Bani Israel. Kerana apa? Sebelum ni mereka dah tengok dah 9 mukjizat Nabi Musa. Mereka tengok, Fir'aun and the gang juga tengok. Akan datang nanti banyak lagi nikmat Allah tunjuk. Kita tak lalu lagi ayat yang dari Musa ketuk batu, keluar 12 pancaran air. Masa ni Fir'aun dah tak ada, Fir'aun tak tengok. Fir'aun tak nampak. Fir'aun dah mati. Mereka juga tengok manna wassalwa. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, kamu ni kaum yang paling banyak aku beri kelebihan di atas sekalian alam pada zaman kamu. Pada zaman kamu, kamulah umat yang terpilih, terbaik. Tapi dibandingkan seluruh zaman, kamu bukanlah the best. Kerana yang terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Tengok Manna wa Salwa. Tengok surah Baqarah boleh tak? Kita dah lalu ni. Puan Razilah tolong baca boleh Puan Razilah? Boleh. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan mukjizat lain Nabi Musa yang Bani Israel tengok. Tetapi Fir'aun and the gang tak tengok. Maksudnya kalau campur mukjizat ni, mukjizat Nabi Musa bukan 9, lebih lagi lah. Muka surat 9 puan, muka surat 9 ayat 60. Surat 9 ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah daripada rezeki yang diberikan Allah. Makan dan minumlah daripada rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerosakan.
Okey, baik. Puan Razilah, buka surat sebelum dia bawah sekali boleh? Sebelumnya bawah sekali. 8 bawah sekali. 57. Ya. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi sebenarnya merekalah yang menzalimi diri sendiri. Sebelumnya, ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Okey, baik. Mana ada umat Allah matikan, Allah bangkit balik. Kecuali 3 orang zaman Nabi Isa AS. Tak ada mana-mana umat Allah matikan, Allah hidup balik. Bani Israel je. Allah bagi mati pun Allah hidupkan balik. Allah tunjukkan pada mereka makanan turun pada langit. Tengok live makanan turun pada langit. Allah Ta'ala tunjukkan pada mereka Nabi Musa pukul tongkat kat batu, keluar 12 pancaran air. Jadi punya banyak nikmat mukjizat Allah tunjuk pada kamu. Tapi kamu masih lagi nak cari selain Allah sebagai Tuhan. Allah tu telah melebihkan kamu atas sekalian alam. Maksudnya kamu ni Allah bagi kelebihan hebat sangat. Kamu tak perlu perang, tak perlu angkat senjata, tak perlu cari senjata. Allah matikan musuh kamu depan mata kamu tanpa kamu perlu buat apa-apa. Allah tak suruh lawan, Allah tak suruh siapkan senjata, Allah tak suruh perang. Mekah Allah bagi pada Nabi Muhammad Mekah, betul kan? Tapi sebelum Nabi Muhammad dapat kuasai kota Mekah, banyak peperangan dulu Allah suruh perang, Badar, Uhud, Khandaq. Okey, macam-macam peperangan berlaku. Dan sekali Allah bagi Mekah pada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi dengan sahabat-sahabat kena perang banyak jugalah baru dapat Mekah. Tapi Bani Israel ni dapat Palestin dengan dapat Palestin dan juga dapat Mesir. Perlu perang? Tak perlu perang pun. Mereka perlu lari je. Malam tu lari je tengok musuh Allah matikan depan mata mereka. Ini mukjizat Allah. Ini kelebihan mereka berbanding sekalian alam. Okey, baik. Tengok muka surat 7. Muka surat 7 ayat 47. Muka surat 7 ayat 47. Puan Zalaria telah baca boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang yang ada pada zamannya. Bagus terjemah ni. Terjemah tu dia tafsirkan sekali. Kalau ikut terjemah biasa, wahai Bani Israel, ingatlah kamu nikmat aku beri pada kamu dan aku telah memberi kelebihan kepada kamu mengatasi sekalian alam. Jadi Bani Israel guna orang Yahudi ini guna ayat ni mengatakan bahawasanya Quran kamu kata kami ini dapat nikmat lebih pada sekalian alam. Jawapannya ya. Pada masa zaman Nabi Musa, kamulah umat terbaik, kamulah manusia terbaik, kamulah umat yang Allah bagi banyak kelebihan. Zaman Nabi Musa AS. Tapi sekarang, kamu bukan lagi umat terbaik kerana umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Seterusnya, ayat satu ayat lagi. Habis satu ayat lagi. Wadan. Ingatlah ketika anjainakum, kami telah selamatkan kamu. Anjainakum, kami telah selamatkan kamu. Min daripada Ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Yasumunakum, mereka merasakan kepadamu. Okey, yasumunakum, mereka merasakan kepadamu. Okey. Su'al azab, seksaan yang buruk. Su'al azab, seksaan yang buruk. Okey, baik. Saya lupa nak beritahu tarikh. Tarikh. Nabi Musa dan juga Bani Israel selamat menyeberangi lautan adalah pada tarikh 10 Muharram. 10 Muharram. Sebab tu semasa Nabi pergi Madinah, Nabi tengok orang-orang Bani Israel berpuasa pada tarikh 10 Muharram. Maka ditanya pada mereka kenapa? Dia kata kerana pada hari inilah Allah Ta'ala menyelamatkan kami dan Musa daripada Fir'aun. Jadi tarikh mereka terselamat daripada cengkaman Fir'aun 10 Muharram. Itu sebab itulah mereka puasa 10 Muharram tu.
Okey, baik. Soal azab, siksaan yang buruk. Yuqatiluna, mereka membunuh. Yuqatiluna, mereka membunuh. Okey. Abna'akum, anak-anak lelaki kamu. Abna'akum, anak-anak lelaki kamu. Wa dan yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Nisa'akum, anak-anak perempuan kamu. Nisa'akum, anak-anak perempuan kamu. Wa dan fi, pada. Fi, pada. Zalikum, demikian itu. Zalikum, demikian itu. Demikian itu ni buat nota kaki. Buat nota kaki. Terjemah zalikum, demikian itu. Buat nota kaki. Nikmat kamu terselamat daripada azab. Nikmat kamu terselamat daripada azab. Itu satu. Yang kedua, tersiksanya kamu di bawah Fir'aun. Pertama, zalikum, demikian itu. Terjemah dia, nikmat kamu terselamat daripada azab. Itu yang pertama. Yang kedua, siksanya kamu di bawah cengkaman Fir'aun. Yang kedua, siksanya kamu di bawah cengkaman Fir'aun. Itu terjemah dia. Bala'un, ujian. Okey. Bala'un, ujian. Okey. Ujian. Bala, kita panggil bala ujian. Min daripada Rabbikum, Tuhanmu. Rabbikum, Tuhanmu. Azim, yang besar. Azim, yang besar. Ingat yang besar ni bukan Tuhanmu. Yang besar tu ujian yang besar daripada Tuhanmu. Okey. Azim tu yang besar. Yang besar tu bukan sifat pada Tuhanmu. Yang besar tu sifat kepada azim. Okey, Tuan Haji Syarif terjemahkan. Boleh Tuan Haji Syarif? Tak sempat nak tulis kan. Ni. Apa dia? Tak sempat nak tulis. Apa baca kat Quran? Boleh baca kat Quran dia. Ni satu persatu kan? Ya. Ayat. Okay. Boleh. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum Fir'aun, mereka menindas kalian dengan seburuk-buruknya siksaan. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cubaan dari Tuhan kalian yang besar. Okey, baik. Ayat ni, kalau kita tengok, sama sebiji dengan ayat dalam surah Baqarah, muka surat 9. Tak silap saya, 9 ke 8. Tuan Sofi tolong baca boleh Tuan Sofi, surah Baqarah. Okey. Muka surat 8, ayat atas sekali Tuan Sofi. Boleh tolong baca tak Tuan Sofi? Muka surat 8, ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Okey, baik Tuan Sofi. Apa beza ayat ni dengan ayat kita tadi? Ayat 49 ni dengan ayat kita tadi apa beza? Bahasa Arabnya satu perkataan je yang beza. Apa Tuan Sofi perasan? Kalau Tuan Sofi perasan lah. Nampak macam sama sebiji. Tapi ada beza sikit. Perasan tak Tuan Sofi? Ayat 49 surah Baqarah yang Tuan Sofi baca tadi. Tuan Sofi terjemahkan menyembelih. Betul kan? Menyembelih. Tengok ayatnya. Semua buka page 8 ni. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna. Kat sini yuzabbihuna. Mereka menyembelih. Sedangkan ayat kita sekarang ada tak yuzabbihuna? Tak ada. Ayat kita sekarang perkataan yuzabbihuna digantikan dengan yuqatiluna. Mereka membunuh. Baik. Ulama-ulama tafsir kata bahawasanya ayat 49 ni Allah Ta'ala nak beritahu punya teruk Bani Israel diseksa oleh Fir'aun
mereka sembelih hidup-hidup anak lelaki. Ayat kita sekarang, ayat 141, mereka membunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Tidak semestinya dengan menggunakan cara sembelihan. Ada juga di kalangan mereka yang mencekik anak tu hidup-hidup. Anak baru lahir dicekik, tak sembelih, cekik. Ada yang mereka pulas-pulas kepala sampai terputus daripada badan. Bukan sembelih. Kebanyakan mereka guna cara sembelih lah. Kebanyakan mereka menggunakan cara sembelih. Kebanyakan mereka guna cara sembelih. Tetapi setelah Nabi Musa datang sebagai Nabi suruh beriman dengan Allah, mereka mendahsyatkan lagi siksaan dengan cara bunuh. Tak semestinya sembelih. Cekik, cabuk kepala pada badan, pusing, macam-macam cara. Jadi itu siksaan yang sangat besar. Yang kedua, perbezaan yang kedua, ayat kita sekarang 141. 141 dengan ayat yang Tuan Safi baca tadi adalah pada perkataan pertama. Kalau tengok muka surat 8, ayatnya wa is najjainakum. Betul kan? Wa is najjainakum. Okey? Manakala wa is najjainakum, ada alif tak? Tak ada. Najjaina tak ada alif. Sekarang anjaina ada alif. Okey, apa bezanya? Bezanya ialah masa Allah sebut najjaina, Allah Taala nak beritahu aku telah selamatkan kamu. Anjaina, Allah Taala tekankan lagi, kami sungguh-sungguh selamatkan kamu. Kami yang benar-benar selamatkan kamu. Ingat sikit, kami tolong kamu, kami selamatkan kamu. Jadi ayat 141 kita sekarang dengan ayat surah Baqarah tadi beza dua perkataan. Pertama najjaina dengan anjaina. Yang kedua yuqatiluna dengan yuzabbihuna. Okey, baik. Dalam ayat ini juga Allah Taala kata wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Pada demikian itu ada ujian daripada Tuhan kamu yang besar. Yang besar tu bukan Tuhan kamu. Ujian yang besar pada Tuhan kamu. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil apa tahu? Kucing Ali yang pendek. Kucing Ali yang pendek. Siapa yang pendek? Kucing ke Ali? Okey. Jadi boleh jadi Ali yang pendek, boleh jadi kucing dia yang pendek. Dalam kaedah bahasa Arab, persoalan tu tak akan berlaku kerana apa? Kalau kita tengok balaun baris 2 di depan, azimun baris 2 di depan. Nampak kan? Balaun baris 2 di hadapan, azimun baris 2 di hadapan. Jadi balaun azimun ni dia sama. Jadi macam mana nak terjemah bila dia sama? Pada demikian itu ada ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Kalau kita bincang grammar ada 4 persamaan tapi tak apalah. Cukup apa yang zahir saja saya terangkan pada tuan-tuan. Balaun azimun. Baik. Apa terjemah zalikum tadi? Pada demikian itu ada ujian yang besar. Kena ingat, ujian untuk Bani Israel bukan sahaja masa mereka dengan Fir'aun. Setelah Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun, mereka diuji juga. Ya, kita semua tak boleh nafikan. Kita semua setuju. Ketika Bani Israel di bawah kekejaman Fir'aun, mereka diuji. Fizikal, mental. Tengok anak kena bunuh hidup-hidup. Masya Allah. Hari ni kita baca berita hari ni, keluar berita hari ni, bayi tertinggal dalam kereta, sekolah tadika, tertinggal dalam kereta, mati. Apa perasaan kita? Tengok, Allah kesian anak dia mati. Kecil lagi dah mati dalam kereta orang. Bukan anak kita pun, kita tengok kita sedih. Bukan sengaja pun orang tu bunuh anak dia. Tertinggal dalam kereta. Tertinggal. Pun kita dah sedih. Bayangkan bagaimana perasaan mak ayah zaman tu tengok anak kena bunuh depan mata. Anak hidup-hidup kena bunuh depan mata. Apa perasaan mak ayah? Terseksa fizikal dan mental masa tu. Ya, tu ujian. Tapi ingat, setelah Bani Israel terselamat daripada Fir'aun, setelah Fir'aun and the gang semua mati, Bani Israel pun kena sedar dia masih diuji. Tak adalah kata, Alhamdulillah kita dah selesai. Fir'aun dah mati, orang Kipti semua dah mati. Jadi Alhamdulillah kita tak diuji lagi. Tak. Allah uji mereka pula dengan kesenangan. Dulu susah hidup bawah Fir'aun, ujian. Sekarang Fir'aun dah tak ada, dah senang, ujian juga. Jadi kena ingat, ujian ni bukan saja dalam bentuk kesusahan. Kita pun kata, dulu kami hidup susah.
Nak beli kereta tak mampu, balik kampung naik bas, susah hidup kami. Teruk kami diuji masa tu. Sekarang macam mana? Sekarang kami dah kaya, dah ada rumah, dah ada kereta 2 biji. Jadi kami tak susah lagi lah. Tuan-tuan, dulu masa susah tak ada kereta, tak ada duit, ujian. Sekarang pun, masa kita ada kereta, ada duit, ada rumah, ada macam-macam, ujian juga. Jangan kita kata, oh kesian dia. Dia kena buang kerja suami isteri, kereta kena tarik, dia sedang diuji. Kesian dia. Dia sedang diuji tau. Kenapa suami isteri kena buang kerja sebab COVID-19 ni. Kereta baru kena tarik, kesian dia sedang diuji. Kita Alhamdulillah, makin naik gaji. COVID ni gaji makin naik, bonus dapat. Tuan-tuan, dia yang kena buang kerja tu sedang diuji. Kita yang duit sentiasa cukup selalu ni pun sedang diuji. Kena ingat, ujian tu bukan saja untuk orang sakit, orang sihat pun diuji. Ujian tu bukan saja untuk orang yang susah tak ada duit, orang ada duit pun diuji. Apa Allah sebut dalam surah Al-Anbiya? Tengok surah Al-Anbiya boleh tak? Tolong baca Puan Asma boleh? Puan Asma surah Al-Anbiya. Apa Allah sebut dalam surah Al-Anbiya? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Muka surat 324 ayat 35. 324 ayat 35. Tolong baca Puan Asma boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Apa Allah sebut dengan jelas? Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. We will test you which evil and which good as a trial. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kita jangan fikir, oh dia sakit, dia sedang diuji. Kita sihat, makan macam-macam, berjalan kuduk ini tak diuji. Diuji juga. Oh dia sekarang tak cukup duit. Dulu pilot duit banyak, sekarang tak fly, tak boleh terbang dah, tak ada duit sekarang. Kesian dia diuji, terpaksa jual Maggi tepi jalan. Kita yang cukup duit ada, gaji tak kena potong, siap dapat bonus lagi, diuji juga. Jangan kata dia sedang diuji, tak. Anak-anak dia semua masalah, kesian dia diuji. Anak kita yang pandai-pandai, hebat-hebat sekarang pun ujian juga. Allah nak uji juga, belagak ke, sombong ke kita. Tengok Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ke? Ya, Nabi Sulaiman. Ketika mana dia dapat istana Balqis, apa dia kata? Nik Nurul Hana tolong baca boleh page 380 ayat 40. 380 ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Seorang yang mempunyai ilmu daripada kitab berkata, aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgah sana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Apa kata Nabi Sulaiman? Nikmat aku ni, Allah nak uji aku bersyukur ke kufur. Padahal dapat istana sebiji. Kita dapat bonus, dapat naik pangkat, dapat gaji, sale bagus. Allah nak uji bersyukur ke tak bersyukur, belagak ke tak belagak, sombong ke tak sombong. Dengan apa aku bagi tu, makin dekat dengan aku ke makin jauh dengan aku. Jadi kena ingat, ujian bukan saja dalam bentuk kesusahan, bahkan kesenangan pun ujian juga. Apa Allah sebut dalam ayat ni kepada Bani Israel? Tengok muka surat, kita akan sampai, muka surat tak lama lagi. Muka surat 172. Tolong baca Puan Tenti Sen boleh, muka surat 172 ayat 168. Muka surat 172 ayat 168. Nilas lah, nilas. 172 ayat 168. Tentang ujian. 172.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada orang yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan ujian yang buruk-buruk. Maksudnya Allah sebut, uji mereka dengan yang baik dan yang buruk. Orang yang anggap orang susah, sakit, tak cukup duit tu dia sedang diuji. Dia tak anggap dia yang kaya, sihat, duit sentiasa ada sedang diuji, dia sedang ditipu oleh syaitan. Kena ingat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kami cipta hidup mati kamu untuk uji kamu. Jadi kita ni 24 jam sentiasa diuji. Time kita dapat kebaikan, kita syukur, pahala. Time kita dapat ujian musibah, kita sabar, pahala juga. Jadi apa yang baik pada Allah Ta'ala, kita berhenti sini dulu. Apa tak baik daripada kekurangan, kesalahan. Saya minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kita berapa kali kelas dia lagi ya? Nanti bulan Ramadan kita cutilah malam macam biasa. Sekarang dah boleh solat tarawih. Jadi malam bulan Ramadan ni kita cuti. Walaupun cuti, siapa yang nak join kelas siang yang free boleh beritahu. Saya akan share link kelas siang. Kelas siang Isnin ada, Selasa ada, Khamis ada, Sabtu ada. Boleh join mana-mana yang tuan free insya-Allah. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.